Dengan tak semena-mena, tiba-tiba suara budak kecil kedengaran daripada dalam bilik dia. Budak tu, dia macam ketawakan si Ida ni. Seronok betul. Seolah-olah dia macam mengejek si Ida pun dia juga tau. Dia macam mengejek si Ida ni. Si Ida ni pula jadi makin stres lah kan. Dah lah badan tu letih, tak bermaya. Bila dah habis lipat baju pula, disepahkan pula dengan benda yang duk ngacau dia ni. So Ida ni pun apa lagi? Lagi sekali lah dia jerit. Kali ni lagi kuat daripada yang sebelumnya. Dia pun jerit. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Malam ni aku nak cerita kat korang satu kisah yang aku rasa unik sikit. Tapi sebelum aku nak cerita kisah ni, aku harap korang yang dengar kisah kali ni jadikan kisah ni sebagai satu iktibar. Sebab kisah kali ni yang bakal aku ceritakan kat korang ni nanti banyak mengandungi elemen-elemen marah, seram, sedih, dan aku harap korang boleh layan cerita ni sampai habis dan mengikut budi bicara masing-masing. Jangan terbawa-bawa dengan emosi. Alright? So sebelum aku nak start cerita, seperti biasa, korang kena bantu aku like, komen dan share channel Anas Rahmat ni. Bantu-bantulah aku, kan? Sebab benda ni semuanya adalah gratis. Sebab patah kata orang Indonesia. Percuma je kata orang Malaysia. Kalau orang Indonesia cakap gratis, kat bahasa Melayu, bahasa Malaysia kita panggil percuma. So bantu-bantu aku guys. So, what are you waiting for? Cakap orang putih pula aku dah ni, okay? Let's go. Kisah ni berlaku dekat sepasang suami isteri, Haikal dan Ida. Haikal ni jenis orang yang berani. Ida pula jenis yang patuh dan setia. Memang daripada sebelum kahwin lagi, si Ida ni memang dah kenal sangat dengan perangai suami dia yang memang jenis orang yang berani. Tak takut daripada segala sudut. Tak takut tinggi, tak takut sempit, tak takut hantu. Dan kadang-kadang tu dengan Tuhan pun dia tak takut. Sebab tu dia rajin tinggal solat. Ada waktu tu beraninya Haikal ni langsung tak kena tempat. Lepas tu pula jenis lelaki yang kepala batu. So kisahnya macam ni. Semuanya bermula bila Haikal ni jumpa seorang kawan lama dia, nama kawan dia tu Azam. Masing-masing pun masa jumpa tu tanyalah kerja masing-masing. Azam ni bagi tahu dia adalah salah seorang influencer. Dia banyak terlibat dengan live paranormal kat social media. So si Haikal ni dia rasa macam apa yang Azam buat tu, dia rasa macam satu benda yang mencabar, lepas tu seronok untuk dia cuba. Yelah kan paranormal kan, si Haikal ni pula jenis yang berani. So memang sesuai lah kalau nak uji keberanian dia dengan aktiviti-aktiviti macam ni. So sejak daripada diorang terserempak tu, diorang ni rajin-rajin kontak antara satu sama lain, tanya aktiviti masing-masing. Setelah beberapa siri kontak-mengontak ni berlaku, akhirnya si Haikal ni berminat nak join aktiviti paranormal dengan si Azam ni. Awal-awal tu, Ida ni dia tak berapa kisah sangat pun dengan aktiviti baru yang Haikal ni nak buat. Nak ikut kawan dia jadi paranormal tu. Tapi bila makin hari makin kerap dia buat aktiviti tu, menjadikan Ida ni dah mula terasa macam tak selesa. So nak dijadikan cerita, hampir setahun jugalah si Haikal ni ikut si Azam ni dia buat paranormal. Alhamdulillah ada jugalah kan pendapatan tambahan yang dia dapat. Tapi yang membuatkan si Ida ni tak berapa nak setuju, kadang-kadang sampaikan si Haikal ni dia abaikan kerja dengan keluarga kalau dia ikutkan si Azam ni pergi buat konten. So sepanjang Haikal ni buat aktiviti paranormal tu, sebenarnya dah 2 kali dah dia tukar kerja. Sekali tu dia bukan tukar kerja tapi dia kena buang kerja sebab masalah disiplin. Datang lewat ke tempat kerja, kadang-kadang tu terus tak masuk kerja langsung. Tu yang sampai kena buang kerja. Yelah, mana tanya kan, kalau dah hari-hari 3-4 pagi baru nak balik ke rumah, lepas tu nak pergi kerja pula besoknya, macam mana nak bangun kan, memang letih lah. Kalau dia keluar daerah pula, kadang-kadang tu asyik ambil cuti aja memanjang. Lalat akhirnya kena buang kerja terus. So
So lepas pergi ke tempat kerja baru pun dia masih lagi buat perangai yang sama. Tak ubah sikit pun perangai dia. Akhirnya company tu hantar notis amaran disiplin dekat si Haikal ni. Lala dia sendiri yang berhenti kerja, pergi cari kerja lain. Ida ni sebenarnya dia tak kisah pun kalau si Haikal ni nak buat apa-apa aktiviti. Tapi janganlah lupakan kerja hakiki. Janganlah abaikan rumah tangga. Itu je yang dia concernkan sebenarnya. Tapi bila dia tegur si Haikal ni, akan jadi punca diorang berdua ni bergaduh laki bini. Haikal pula jenis yang tak boleh terima kalau bini dia ni tegur pasal aktiviti dia ni. Jenis kepala batu. Jenis cepat je dia panas. Jenis panas baran. Tak boleh langsung Ida ni nak tegur dengan sikap si Haikal ni. Kadang-kadang tu kalau ada waktu tak kerja, nak jugalah kan si Ida ni ajak suaminya balik kampung kan. Tapi si Haikal ni pula kalau kata cuti kerja je, memang akan ada je aktiviti paranormal yang dia dah set dah dengan kawan-kawan dia. Tak lekat langsung dekat rumah. Ada kala tu si Ida ni pun kadang-kadang tu bosan juga dengan perangai si Haikal ni. Nak dijadikan cerita, dah tertulis rezeki Allah nak bagi. Setelah 5 tahun Ida dengan Haikal ni mendirikan rumah tangga, akhirnya Ida ni mengandung. Ya Allah, benda yang paling bahagia dalam hidup Ida masa tu. Lama dah diorang ni tunggu. Akhirnya penantian tu membuahkan hasil. Masa awal-awal mengandung tu, Ida ni minta Haikal ni kurangkan aktiviti paranormal dia. Sebab yelah kan, anak first. Of course lah Ida ni tak nak ada apa-apa masalah yang berlaku kan. Haikal pun masa awal-awal tu memang dia pun berjanji dia akan kurangkan segala aktiviti paranormal dia. Dia janji dia nak bagi sepenuh perhatian dia dekat Ida. Ida ni dia memang happy lah bila suami dia janji macam tu. Masa awal-awal tu memang nampak lah semuanya nampak okey je, nice je. Haikal memang banyak habiskan waktu kat rumah. Banyak spend time dengan Ida ni. Elok je pergi kerja dengan balik kerja. Habis kerja, teruslah yang lepak dengan Ida ni kat rumah. Itulah yang Ida inginkan daripada seorang suami sebenarnya. Tapi, sayangnya, apa yang Ida ni harapkan, tak lama pun. Bila satu hari tu, si Azam ni call Haikal. Dia bagi tahu yang dia perlukan partner. Partner yang biasa kerja dengan dia ni tak berapa nak sihat. So, dia perlukan Haikal ni untuk jadi partner dia sementara waktu. So, si Haikal ni pun, entah apa otak dia fikirkan agaknya masa tu, dia pun setuju je. Haikal ni dia janjilah dengan Ida masa tu, dia akan pergi untuk sekali tu je. Bab nak gantikan partner si Azam ni sekejap. Si Ida ni pun setuju je walaupun hati dia berat nak cakap setuju. Lat beberapa hari Haikal ni balik daripada paranormal tu, Ida ni didatangi dengan satu mimpi. Dia mimpi dia jumpa dengan satu budak. Budak tu budak lelaki berseluar pendek. Macam budak umur dalam 10-9 tahun gitulah. Nampak biasa je budak lelaki ni. Dalam mimpi tu, budak lelaki tu datang dekat Ida. Lepas tu dalam keadaan yang marah, budak tu pun cakap kat Ida, "Laki kau dah ambil barang aku. Tak salah kalau aku nak ambil barang kau." Terus si Ida ni tersedar daripada tidur. Berpeluh-peluh bila dia sedar daripada tidur tu. Dia tak faham apa maksud mimpi dia tu. Bagi Ida, masa tu mimpi tu mungkin hanya mainan tidur dia je agaknya. Dia tak fikir serius sangat pun. So dia fikir tak guna pun nak bagi tahu dekat suami dia. Kalau bagi tahu pun mungkin si Haikal ni akan cakap perkara yang sama, just mainan tidur. Lat beberapa hari lepas tu, Ida ni mimpi lagi benda yang sama. Sekali lagi budak tu datang dalam mimpi dia. Lepas tu cakap perkara dengan benda yang sama juga. Dia asyik kata suami Ida ni ada terambil barang dia. So dia nak ambil balik hak dia. So sejak daripada mimpi yang kedua tu, kerap kali jugalah si Ida ni mimpi benda yang sama. Akhirnya si Ida ni bagi tahu juga perkara tu dekat suami dia. Seperti yang dijangka, memang betul. Haikal ni cuma cakap itu semuanya hanya mainan tidur je. Jangan terbawa-bawa sangat dengan perasaan. Si Haikal cakap macam tu dekat si Ida. So masa kandungan Ida ni masuk ke 5 bulan, Haikal ni dah mula kembali aktif ke dunia paranormal. Makin kerap pula dia dengan aktiviti paranormal dia tu. Kekerapan tu sampaikan dalam 1 minggu sampai 3-4 kali dia keluar jalankan aktiviti tu. Dia dah macam lupa tau janji dia pada si Ida ni.
bila Ida ni larang, akan bergaduhlah Ida ni laki bini. Ida ni memang tak boleh langsung nak tegur ataupun cakap apa-apa pun dekat si Haikal. Makan hati je Ida masa tu. Ada sekali tu, masa tu si Haikal ni dia pergi keluar negeri jalankan aktiviti paranormal dia. 3 hari masa tu Haikal ni pergi. Ida ni bermimpi. Sebenarnya Ida pun tak pasti tau sama ada masa tu dia bermimpi ke ataupun betul-betul terjadi kat dia. Dia tak pasti. Cuma dia je anggap perkara tu macam mimpi. Kisahnya, masa Ida dekat atas katil tengah nak tertidur tu, tengah dia baru nak lelapkan mata, tiba-tiba lampu rumah dia ni jadi blackout. Lepas tu terus dunia dia ni jadi rasa macam kelam je, macam slow-mo je dunia dia. Seolah-olah macam hingar-bingar tau. Bunyi MP3 baca ruqyah dia tu yang selalu dia pasang masa nak tidur tu pun jadi macam slow je, macam sayu-sayu je bunyi. Macam dengar tak dengar je audio tu. Tengah dia dalam keadaan blur-blur tu, tiba-tiba dia didatangi dengan satu lembaga. Lembaga tu bentuknya sama macam manusia, tapi badannya hitam. Lepas tu besar tubuh badan dia. Mata dia warna merah. Si Ida ni, dia jadi terpaku bila ternampakkan lembaga tu. Nak menjerit tak boleh. Nak menangis pun tak boleh. Nak bergerak pun tak boleh. Dia hanya mampu tengok je lembaga tu datang menghampiri dia. Macam dapat tengok je. Bila lembaga tu makin hampir dekat si Ida, secara tiba-tiba daripada Ida ni yang terbaring mengiring macam ni, mengiring tu berubah menjadi terlentang. Dengan kepala dia mendongak menghadap ke siling. Lepas tu kaki dia ni terkangkang seluas-luasnya. Allahu Akbar. Masa ni hanya Tuhan je yang tahu perasaan takut Ida tu macam mana. Tak tergambar dengan kata-kata macam mana perasaan takut yang dihadap. Lembaga tu pula makin lama makin dekat dia menghampiri si Ida ni. Makin takutlah kan perasaan si Ida ni. Dalam otak Ida tu macam-macam benda lah si Ida ni fikir. Benda ni nak perkosa dia lah, benda ni nak bunuh dia lah. Macam-macam benda lah yang dia fikirkan. Kat masa tu kaki si Ida ni dah terkangkang tau. Dah terkangkang besar dah. Dah terkangkang luas dah. So bila lembaga tu sampai je dekat Ida, terus dia genggam kedua-dua tangan Ida ni. Dia genggam macam ni. Lepas tu dia umpat pada Ida seolah macam nak perkosa si Ida. Ida masa ni meronta-ronta rasa takut. Tapi malangnya badan dia tu seolah macam dipasak. Tak boleh langsung dia nak gerakkan badan dia. Meronta-ronta tu datangnya daripada dalam hati je. Tengah makhluk ni hempapkan badan dia dekat Ida. Lepas tu dia jelirkan lidah dia. Lidah dia tu panjang terjelir. Lepas tu terus dia halakan kepala dia ni ke perut Ida. Lepas tu dia jilat-jilat perut Ida. Dia jilat-jilat. Masa ni Ida punya takut betul-betul dah tak terbendung dah. Terkumat kamit mulut Ida ni baca ayatul kursi. Entah betul ke tidak bacaan dia, dia pun tak tahu. Dia cuma usaha sedaya mungkin je masa tu untuk lepaskan diri dia. Tak lama lepas tu, terus benda tu hilang. Automatik jugalah dengan tiba-tiba je, keadaan semua jadi macam normal balik. Lampu bilik yang terpadam tadi tu, automatik jugalah tiba-tiba hidup balik. Terang je semua. Ida ni terus tergaba-gabakan perut dia. Nasib baik, tak ada apa-apa perkara buruk pun yang berlaku. Tiba-tiba dia terasa katil dia ni basah lencun. Rupa-rupanya Ida ni terkencing dekat atas katil. Punyalah takut Ida masa tu, dalam tak sedar dia terkencing ketakutan. Korang bayangkan perasaan Ida masa tu. Macam mana perasaan dia agaknya sampaikan dia boleh terkencing atas katil. Maksudnya dia betul-betul punya takut lah masa tu. Betul tak? Kan? Allah. Terus si Ida ni ambil phone, terus cepat-cepat dia call si Haikal. Tapi telefon si Haikal ni langsung tak berjawab. Berkali-kali jugalah si Ida ni cuba call suami dia tu, tapi still juga tak berangkat. Dahlah seorang-seorang dekat rumah tanpa suami mengandung pula tu. Dia nak lelakkan mata lepas tu pun dah tak boleh dah. Dah jadi fobia dah si Ida ni. Dia jadi resah je sepanjang malam tu. Pagi esoknya suami Ida pun call si Ida ni balik. Ida ni dia minta Haikal ni balik cepat-cepat. Dia takut tinggal kat rumah seorang-seorang. Yang si Haikal ni pula macam tak ambil serius pun apa yang isteri ni cakap. Dia cuma cakap petang nanti dia baru bertolak. Mungkin malam baru sampai rumah.
Yang si Ida ni memang terus tak boleh nak tidur dah. Dia jadi macam fobia nak baring atas katil dia. So dia hanya baring dekat sofa sambil menunggu suami dia balik. Akhirnya si Ida ni dia tertidur juga dekat atas sofa. Masa dalam tidur tu, sekali lagi dia berjumpa dengan budak yang sama. Sekali lagi jugalah budak tu bercakap benda yang sama. Budak tu cakap, kau ambil hak aku, aku akan ambil hak kau. Lepas tu dia terus tersedar. Sedar-sedar dah nak masuk maghrib. Cepat-cepatlah si Ida ni bangun, terus mandi. Lepas mandi terus dia solat. Habis daripada solat tu, suami dia pun sampai, suami dia pun balik. Cepat-cepatlah dia mengadu apa yang berlaku dekat dia ni, dekat si Haikal ni. Tapi seperti yang dah pun dijangka, suami si Ida ni dia cakap semua tu hanyalah mainan tidur si Ida je. Tak perlu nak rasa takut pun. Ida ni dia merayu-rayu dengan suami dia supaya jangan pergi lagi ikut kawan-kawan dia tu buat paranormal. Tapi korang tahu apa yang si Haikal ni jawab? Haikal ni jawab, Ida ni dia sengaja reka-reka cerita supaya Haikal ni berhenti daripada buat kerja paranormal. Ida ni sebenarnya nakkan perhatian je. Si Haikal ni dia seolah-olah kan, dia macam tak peduli langsung apa yang Ida ni cakap. Langsung tak ambil pot apa yang Ida ni ceritakan. Seolah-olah apa yang Ida ni cakap, benda tu semua adalah macam satu rekaan. Rekaan daripada Ida je supaya Ida ni dapat perhatian daripada Haikal. Esoknya, belum pun sempat si Ida ni hilang rasa takut dengan kejadian yang berlaku kat dia semalam tu, sekali lagi si Haikal ni pergi jalankan aktiviti paranormal. Kali ni dekat-dekat je dengan rumah dia, tak jauh pun, berhampiran ni. So tak tercakap apa-apalah si Ida ni. Bila laki dia langsung tak peduli pun apa yang dia cakap. So mulai daripada saat tu memang Ida ni hidup dalam ketakutan. Dia seolah-olah macam tak ada tempat langsung nak bergantung. Tak ada tempat langsung dia nak bagi tahu masalah dia. Bila masuk bulan ke-7 kandungan si Ida ni, suami si Ida ni sekali lagi diberhentikan kerja akibat daripada attitude dia yang selalu datang lambat ke tempat kerja dengan selalu je ponting kerja. So nak tak nak kena bergantung hidup sepenuhnya dengan gaji yang dibagi oleh si Azam ni ikut dia sebagai paranormal. Tak banyak pun pendapatan yang diterima. Kadang-kadang tu kalau sekali keluar tu dapatlah RM100. Kadang-kadang paling banyak pun dapatlah dalam RM200. Kadang-kadang Ida pun pelik dengan suami dia ni. Kenapa dia memilih untuk terus buat kerja-kerja macam tu sampai sanggup tinggalkan kerja hakiki dia? Pelik. Bila ditanya, kadang-kadang boleh jadi gaduh. Ida ni dah lah tengah mengandung. Setiap hari dia rasa susah hati. Susah hati dengan masalah kewangan yang diorang hadap. Susah hati dengan keselamatan suami dia. Susah hati pasal kandungan dalam perut. Ni tambah lagi pula dengan susah hati pasal benda-benda mistik yang asyik menghantui dia pula. Ida ni kadang-kadang dia rasa kesal bila dia berhenti kerja masa dia baru mula-mula mengandung tu. Padahal masa tu Haikal juga yang suruh dia berhenti. Sebab Ida ni tak tahan dengan pembawaan budak. So sekarang si Haikal pula dah berhenti kerja. So masa kandungan Ida ni 7 bulan tu, senang cakap hari-harilah suami dia ni keluar. Kalau tak buat paranormal pun, suami dia ni akan keluar pergi melepak dengan kawan-kawan paranormal dia sebab nak membincangkan diorang punya next project. Ida pula akan tinggal seorang-seorang dekat rumah. Bila Ida seorang-seorang kat rumah, dia akan diganggu dengan macam-macam benda mistik. Kadang-kadang dia dengar suara kanak-kanak berlari kat dalam rumah dia. Kadang-kadang dia dengar suara kanak-kanak menjerit dalam bilik air. Kadang-kadang dia dengar suara orang berbual-bual dekat dapur. Macam-macam benda lah yang dia dengar. Bila kata dia nak tidur pula, dia akan diganggu dengan lembaga hitam yang sama. Kadang-kadang lembaga tu datang macam nak cekik dia. Kadang-kadang lembaga tu jilat perut dia. Ida ni, dia dah rasa macam dah tak mampu dah nak buat apa dah. Dia dah tak mampu nak hadap semua benda ni. Sampaikan satu tahap ni, Ida ni, dia dah tak dapat nak beza dah. Sama ada apa yang dia lalui ni, adakah mimpi betul-betul berlaku ataupun dia just sekadar berhalusinasi. Dia dah tak boleh nak beza dah. Dia malah nak mengadukan perkara ni dekat si Haikal. Sebab dia tahu, kalau dia ngadu pun, bukannya Haikal ni akan percaya. Dia akan anggap Ida pula ni sengaja buat-buat cerita pula. Kadang-kadang bila dia mengadu ni semua ni, boleh jadikan punca diorang ni berdua ni bergaduh. So untuk elakkan pergaduhan suami isteri, Ida ni memilih untuk berdiam diri je.
Tapi akibat dia berdiam diri ni, dia makan hati lah kan. Makin lama, kesihatan si Ida ni pula makin teruk. Dia dah mula tak lalu nak makan dah. Dia jadi kerap penat, lepas tu letih. Mana tak penatnya? Korang bayangkan lah korang bayangkan. Ida ni dia tengah sarap mengandung tau. Lepas tu hari-hari tak cukup tidur. Kalau tidur pun asyik terganggu dengan mimpi yang bukan-bukan. Lepas tu hidup dalam ketakutan. Yang lagi teruk, bila dia dah tak ada nafsu makan. Mana tak rasa letih? Mana tak rasa penat kan? So, bila masuk kandungan dia dah jadi 8 bulan, Ida dah mula tak larat langsung nak buat kerja rumah. Haikal pula, dia asyik marah-marah aja. Sebab Ida tak memasak. Sebab Ida tak mengemas rumah, si Haikal ni jadi marah-marah. Ida pula yang asyik disalahkan. Ada waktu si Ida ni memang stres dengan sikap suami dia ni. Ada waktu tu memang dia dah tak tahan dah dengan perangai si Haikal ni. Si Ida ni, dia just fikirkan anak yang dia kandungkan aja. Kalau tak keranakan anak yang dia kandung tu, dah lama dah dia angkat kaki caw daripada hidup si Haikal ni. Dia sebenarnya dah jadi menyampah dengan Haikal yang lebih pentingkan aktiviti dia berbanding dengan isteri dia sendiri. Kalau Ida ni tak mengandung, tak apalah kan. Ida ni tengah sarat ni. Waktu-waktu macam ni lah peranan suami ni penting. Masa-masa macam ni lah para suami ni kena get ready. Lagilah anak yang pertama kan. Sepatutnya excited lah kan kalau nak jadi bapa tu kan, betul tak? Tapi si Haikal ni dia lain. Dia lebih excited dengan aktiviti dia. Even persiapan untuk baby yang bakal lahir ni pun langsung tak ada. Nak keluar pergi cek baju baby pun langsung tak pernah keluar. Suaminya ni asyik sibuk dengan aktiviti paranormal dia tu. Bila masukkan dengan Ida ni dah hujung-hujung ni kan, kejadian-kejadian mistik yang berlaku kat Ida ni jadi lagi ekstrim. Pernah sekali tu, masa Ida kat dalam bilik tengah lipat baju, masa tu Haikal ni tak ada kat rumah tau. Tiba-tiba Ida ni dia rasa macam nak terkencing. Dia pun masuklah ke dalam bilik air. Bila dia keluar balik daripada bilik air tu, dia tengok baju yang dia dah lipat tu semua habis semua dikumbah. Jadi berterabur. So Ida ni yang masa tu memang tengah stres. Dia pun jerit lah sekuat-kuat hati dia kan. Sedang cakap Ida ni marah lah. Dia pun cakap, engkau ni apa hal lah? Tak puas-puas ke kacau aku? Pergilah kacau laki aku sana. Aku tak kacau kau lah. Yang kacau kau laki aku, bukan aku. Dengan tak semena-mena, tiba-tiba suara budak kecil kedengaran daripada dalam bilik dia. Budak tu, dia macam ketawakan si Ida ni. Seronok betul. Seolah-olah dia macam mengejek si Ida pun dia juga tau. Dia macam mengejek si Ida ni. Si Ida ni pula jadi makin stres lah kan. Dah lah badan tu letih, tak bermaya. Bila dah habis lipat baju pula, disepahkan pula dengan benda yang duk ngacau dia ni. So Ida ni pun apa lagi? Lagi sekali lah dia jerit. Kali ni lagi kuat daripada yang sebelumnya. Dia pun jerit. Weh budak, kau boleh tak kalau tak kacau orang? Aku dah bosan lah dengan kau. Kau ingat aku takut ke dengan kau? Sebaik je Ida cakap macam tu je, terus pintu bilik dia ni dihempas. Berdegang kuat gila. Benda tu macam marah dengan Ida agaknya. So mulai daripada saat tu, benda ni bukan datang dalam mimpi Ida je. Dia dah duduk main lari-lari pula dalam rumah dah. Sampaikan satu tahap tu, si Ida ni dah terbiasa kalau ternampak bayang-bayang budak ni melintas depan mata dia. Yang peliknya, benda ni semua berlaku masa Haikal ni tak ada dekat rumah. Tapi kalau kata Haikal ni ada dekat rumah, benda ni semua tak ada pula berlaku. Time Haikal tak ada je benda-benda ni datang. Nak jadikan cerita, di hujung-hujung waktu Ida ni mengandung, di waktu tu jugalah si Haikal ni pergi jalankan aktiviti dia dekat kawasan luar daerah. Masa awal-awal suaminya tu nak pergi, Ida ni memang betul-betul rasa macam tak sedap. Dia dah minta pun si Haikal ni tak payah pergi jauh-jauh. Dia risau kalau tiba-tiba sesuatu berlaku dekat dia. Haikal punya jawapan senang je. Call lah ambulans kalau nak terberanak. Macam tu pula jawapan suami Miss Ali ni kan. Aku pula yang geram. Haikal ni, dia ni memang keras tau kepala dia tau. Macam ada batu besar tau atas kepala tau. So memang taklah kalau dia nak dengar kata bini dia tu kan. Padahal si Ida ni
Dia dah terboyuk-boyuk sangat dah masa tu. Dah nak meletup dah perut dia dah. Ida ni dia dah tak tahu macam mana lagi cara nak bagi tahu dekat Haikal yang dia sebenarnya takut gila tinggal kat rumah tu seorang-seorang. Ada waktu tu memang dia dah give up dah dengan perangai suami dia ni. Malam tu, genap pukul 12 malam. Ida ni pun baringlah dekat atas katil. Sambil dia usap perut dia. Nak rasa gerakkan baby kat perut. Alhamdulillah, menendang-nendang kaki baby tu ke perut dia ni. Dia dapat rasa lah. Lega hati si Ida ni. Dalam hati tu terasa seronok juga. Rasa macam tak sabar nak bersalin pun ya juga. Tengah Ida ni dia mengelamun, tiba-tiba lampu rumah dia semua blackout. Gelap jelita. Sudah. Kenapa pula lah ni fikir si Ida lepas tu. So baru je dia nak bangun nak cari lilin, tiba-tiba badan dia ni tak boleh nak bergerak. Terasa macam dipaku dekat atas katil tu. Terasa macam dia dipasak tau. Terus si Ida ni dah boleh agak dah yang lembaga tu akan datang ganggu dia lagi. Dengan tiba-tiba terus dia nampak ada satu makhluk berbadan besar yang dia pernah jumpa sebelum ni datang lagi. Makin lama makin dekat benda tu menghampiri si Ida ni. So makin takutlah Ida jadinya. Walaupun ini bukan kali pertama pertembungan Ida dengan makhluk, tapi perasaan takut tu tetap sama juga. Ida ni dia cuba menjerit, tapi suaranya tu macam tersekat je ke dalam kerongkong dia tu. Dia cuba baca surah dalam hati, tapi seolah-olah macam terkelu semua perbuatan. Bila benda tu makin hampir dekat dengan si Ida, kali lagi dia tenung perut Ida. Ida jadi lagi takut lah kan. Kali ni jelas dia nampak tusuk tubuh makhluk. Bentuknya hitam, besar, lepas tu berbulu, bertanduk. Lidahnya panjang terjeli. Menjilat-jilat dia kat perut Ida. Ida ni memang terasa seram sangat masa tu. Lepas tu terasa jijik pun dia juga dengan perbuatan makhluk ni. Tapi Ida ni memang tak mampu nak buat apa-apa pun masa tu. Dia langsung tak mampu nak bergerak. Dia dah reda dengan pasrah je dengan apa yang berlaku masa tu. Tak lama lepas tu, kanak-kanak yang selalu dia nampak dalam mimpi dia tu pun ada sama rupanya. Terjerit-jerit dia kesukaan. Lepas tu dia asyik cakap benda yang sama je. Kau ambil barang aku kan, aku akan ambil balik barang kau. Kau ambil barang aku ambil barang kau. Kau ambil barang aku ambil balik barang kau. Asyik duk ulang-ulang ayat yang sama je. Ida ni masih lagi tak faham apa maksud benda ni sebenarnya. Apa makhluk ni nak dengan dia sebenarnya. Tak lama lepas tu dengan tiba-tiba elektrik ada balik. Terus suasana jadi normal. Dah hilang dah makhluk-makhluk tu semua, budak-budak tu semua dah tak ada dah. Normal je. So dengan tak semena-mena perut Ida ni dengan tiba-tiba terasa sakit. Cepat-cepat dia usap perut dia. Dia cek pergerakan baby dia tu. Tapi baby dalam perut dia tu tak bergerak. Terus si Ida ni dia jadi panik. Dia cuba call Haikal. Tapi seperti biasa, Haikal langsung tak reti nak angkat telefon. Agaknya tengah sibuk dengan aktiviti dia masa tu. Ida ni memang betul-betul tak keruan masa tu. Dalam masa yang sama, dia pun jadi panik. Terus dia call ambulans. Minta bantuan paramedik datang ke rumah dia sekarang juga. Tak lama lepas tu, ambulans pun sampai ke rumah si Ida. Bila paramedik sampai, dia cek kandungan Ida. Ida kena cepat melahirkan baby tu. Sebab baby dalam perut Ida ni langsung tak ada movement. Time tu juga si Ida ni dikejarkan terus pergi ke hospital. Dalam perjalanan tu, Ida ni sempat mesej dekat Haikal bagi tahu yang dia kena melahirkan anak tu secepat mungkin. Bila sampai je dekat hospital, setelah berapa jam buat pemeriksaan kat hospital tu, akhirnya doktor terpaksa buat pembedahan segera untuk keluarkan bayi daripada dalam kandungan si Ida. Masa tu, masih tak ada khabar berita langsung pun daripada Haikal. Apa yang berlaku ni semua Ida seorang-seorang je. Akhirnya Ida ni disorong ke bilik pembedahan tanpa suami pun di sisi dia. Masa ni, Ida ni betul-betul sedih. Sedih, kecewa dan marah. Dah lah kecewa dengan keadaan baby dia yang tak bergerak tu. Yang dia sendiri pun tak tahu sama ada baby tu masih bernyawa ataupun tidak. Suami pula langsung tak ada khabar. Sibuk sangat dengan aktiviti dia.
Tapi walaupun dia dalam keadaan marah tu, sempat lagi si Ida ni mesej dekat suami dia sebelum dia nak disorong ke bilik pembedahan tu. Si Ida ni tulis, "Abang, Ida nak minta maaf. Ida nak buat operation ni. Kalau ada apa-apa terjadi pada Ida nak minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ida nak minta abang halalkan semua makan minum Ida." Masa ni, hanya Tuhan je yang tahu perasaan si Ida ni. Betapa remuknya, betapa hancurnya dan sedihnya hati dia. Korang bayangkan anak pertama ni, patutnya kalau bakal seorang bapa ni, dialah orang yang paling excited. Dialah yang sepatutnya bersama dengan isteri dia di kala isteri dia ni melalui waktu-waktu yang sukar macam ni. Tapi kat mana Haikal masa ni? Batang hidung dia pun tak nampak. Okay, back to the story. Setelah beberapa jam kat bilik pembedahan, akhirnya semua urusan berjalan dengan lancar. Tak lama lepas tu, Ida pun mula sedar. Ida pun tak tahu berapa lama dia tak sedarkan diri. Ida tak tahu berapa lama dia pingsan. Bila dia sedar, dia tengok suami dia ni dah ada dah kat sebelah dia. Tapi dia pun dah tak peduli sangat dah pasal suami dia ni. Yang dia lebih concern masa tu adalah baby dalam kandungan dia. So cepat-cepat dia tengok perut dia. Dah kempis. Sah dia dah lepas pembedahan. Badan dia masih lagi terasa sakit. Terasa berat, letih sangat badan dia masa tu. So cepat-cepat dia tanya dekat suami dia, mana baby dia? Itu soalan pertama yang dia tanya dekat si Haikal. Haikal ni just diam. Dia tak tahu nak bercakap macam mana dengan bini dia. Akhirnya dia bercakap juga. Haikal ni bagi tahu, anak dalam kandungannya tu dah pun tak ada. Dah meninggal. Baby tu terbelit dengan tali pusat. Lepas tu lemas dalam kandungan dan dah meninggal masa dia dilahirkan. Doktor memang tak mampu pun nak selamat. Masa ni, bila si Ida ni dengar apa yang suami dia cakap, dia rasa macam nak gugur jantung dia. Perkara yang paling dia takut terjadi akhirnya berlaku juga. Bila dia pandang muka si Haikal, dia tak tahu nak bagi reaksi apa dekat si Haikal. Dia tak tahu nak bagi reaksi macam mana dekat suami dia. Dia tak tahu sama ada dia nak suka ke nak benci pada si Haikal masa tu. Hati dia ni betul-betul memberontak, betul-betul marah, betul-betul remuk. Tak tergambar langsung dengan kata-kata macam mana perasaan dia ni. Bukan dia nak salahkan dengan ketentuan Allah. Cuma dia kesal dengan sikap Haikal yang langsung tak ambil berat pasal dia dan anak yang dia kandungkan tu. Beberapa bulan lepas daripada tu, memang Ida ni tak ada lagi didatangi ataupun diganggu dengan benda-benda mistik ni lagi. Dia pun dah tawar hati dengan si Haikal. Dia pun dah tak mampu nak hidup bersama dengan si Haikal ni. Berkali-kali jugalah si Haikal ni minta maaf dengan si Ida ni. Lepas tu dia pun janji yang dia takkan ulangi lagi kesalahan dia tu. Tapi memang Ida ni, dia dah tawar hati dah. Dia dah memang dah tak boleh terima dah si Haikal ni. Lepas dia bercerai dengan si Haikal, Ida ni dapat tahu daripada kawan paranormal si Haikal ni yang bekas suaminya tu, si Haikal tu ada simpan satu cincin yang dia jumpa masa buat paranormal. Cincin tu ada kadamnya sedikit. Ida ni dia memang perasan Haikal ni ada pakai cincin tu. Ida pun pernah tanya pasal cincin tu dekat si Haikal ni. Tapi si Haikal ni cakap cincin tu dia beli daripada kawan dia. So Ida ni memang tak suspek apa-apalah pasal cincin tu. So daripada situlah yang menjelaskan kenapa budak yang selalu datang dalam mimpi si Ida ni selalu cakap yang suami Ida ni dah ambil barang dia. Dan dia nak ambil barang Ida balik. Mungkin disebabkan Haikal ni ambil barang yang tak sepatutnya, menjadikan dia nak balas balik dengan Ida ni, dia nak ambil anak dalam kandungan Ida ni, nak bunuh anak dalam kandungan Ida. Mungkinlah. Mungkin ya, mungkin tidak. Wallahualam. Tapi apa pun, Ida ni memang dah serik dah dengan Haikal. Ida rasa lebih baik dia hidup sendiri daripada hidup dengan orang yang pentingkan diri dia sendiri. Bercakap pasal cerita ni, aku tak naklah judge si Haikal ataupun Ida. Siapalah aku untuk hukum siapa yang bersalah dalam cerita ni. Aku tak ada hak pun nak hukum siapa-siapa.
Aku pun tak naklah salahkan pada paranormal ataupun sesiapa pun. Sebab ramai je kawan-kawan aku yang jadi paranormal yang elok je. Tak lupa pun tanggungjawab dia. Cuma aku nak bagi nasihat sikit lah kali ni. Sikit je aku nak bagi nasihat. Apa pun hobi kita ni ataupun minat yang kita buat ni, biarlah berpada. Tak kisahlah kau gila memancing ke, kau gila mencari hantu ke, kau gila panjat gunung ke, apa pun yang kita buat ni, biarlah berpada-pada. Kalau dah tahu diri tu ada bini, ada keluarga, bahagikanlah masa tu betul-betul. Bagilah masa dengan kerja, bahagikan masa dengan keluarga, bagikan masa dengan hobi. Jangan semua pakai hentam kat hobi dengan aktiviti kau je. Kau ingat bini kau tu siapa? Robot. Mentang-mentang lah beras kau beli, lepas tu kau boleh buat apa kau suka. Kau fikir kau macam itu ke? Kau ni, tiba-tiba aku pula yang emo pula ni. Aku tak boleh lah dengar benda-benda macam ni. Aku pun bukanlah baik sangat. Tapi aku tak adalah sampai macam ni punya perangai. Lelaki macam ni elok dibagi makan buaya je. Geram pula aku. Okey lah. Makin lama makin marah pula aku ni. Apa pun, korang semua ingat pesan aku ni. Tak salah kalau ada hobi. Yang salah bila engkau lebihkan hobi daripada tanggungjawab. Itu salah. So beringatlah, renung-renungkanlah apa yang aku cakap ni. So sampai sini je malam mistik kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share cerita aku ni. Komenlah sikit kat bawah ni pasal cerita yang baru aku cerita ni. Aku harap kita sama-sama dapat ambil sedikit manfaat dan pengajaran daripada cerita ni. Hingga kita jumpa lagi di next cerita yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik, jaga kesihatan. Jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup korang bahagia. Ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye.